Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid tahun 3 UM, bertemu kembali bersama saya, Cikgu Suhaida dalam PDPR Sains tahun 3. Hari ini cikgu akan meneruskan pembelajaran di rumah secara video yang cikgu rakam. Sekiranya mempunyai masalah atau tidak memahami pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap murid-murid dapat terus berhubung dengan saya melalui WhatsApp ataupun telefon, untuk lebih memahami topik yang dipelajari. Tajuk hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk kelas makanan. Kelas makanan. Apa itu kelas makanan? Murid-murid perlu tahu kelas makanan yang selama ini kita selalu makan mengikut kelas. Kita makan biasanya ada kelas-kelas yang tertentu. Jadi kita lihat slide pertama, iaitu kelas makanan. Apa itu kelas makanan? Kelas makanan ini kita boleh kelaskan dia kepada 7 kumpulan. 7 kumpulan. Jadi murid-murid perlu tahu, makanan yang kita makan setiap hari mempunyai 7 kelas. 7 kelas ataupun 7 kumpulan. Yang pertama kita panggil dia karbohidrat. Karbohidrat. Yang kedua kita panggil dia kelas kumpulan protein. Yang ketiga kumpulan lemak. Yang keempat kelas kumpulan mineral. Yang kelima kelas makanan vitamin. Yang keenam kelas makanan kumpulan pelawas. Dan yang terakhir adalah kelas kumpulan air. Jadi kat sini ada 7. Saya ulang kembali. 7 kumpulan kelas makanan yang kita makan setiap hari adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, pelawas dan air. Saya akan terangkan satu persatu apa yang ada dalam setiap kelas makanan ini. Jadi saya harap murid-murid kena ingat 7 kumpulan kelas makanan. Seterusnya kita lihat satu persatu. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah kelas makanan yang pertama. Makanan-makanan dalam kumpulan karbohidrat ini jenis-jenisnya ialah seperti nasi, bijirin, gandum, roti, biskut, kentang, mi dan ada yang jenis kumpulan makanan selain daripada yang saya senaraikan ni ada juga. Macam mana kita nak kenal pasti kelas makanan karbohidrat? Kelas makanan karbohidrat ini, kumpulan makanan karbohidrat ini, dia adalah makanan utama. Makanan utama yang murid-murid perlu makan. Kerana makanan ini dia memberi tenaga. Sekiranya kita tak ambil makanan karbohidrat ini, kita tiada tenaga. Jadi contohnya makanan utama ni adalah makanan utama nasi. Contoh kalau kita tak makan nasi, kita ambil roti. Ada yang orang yang murid-murid ataupun budak-budak yang tak suka makan nasi, biasanya dia akan ambil roti. Kadang-kadang dia tak nak ambil roti, dia ambil gandum. Gandum ni contohnya tepung lah, tepung gandum. Dia buat lempeng ke, dia makan roti canai ke, tak kira lah apa-apa. Daripada gandum itu menghasilkan makanan. Kemudian contoh dia tak makan nasi, dia makan bijirin. Bijirin ni seperti Koko Crunch,
Apa lagi? Cocoa oat. Tu bijirin lah, bijirin. Okey, kemudian biskut. Biskut pun daripada gandum. Okey, kentang. Okey, kentang ni pun dia memberi tenaga. Dan ada yang contoh tak makan nasi, dia makan mi. Mi hun, mi goreng, mi tiaw. Okey, jadi itu adalah karbohidrat. Okey, karbohidrat ini kita perlu ambil untuk memberi tenaga. Jadi kepentingan karbohidrat ini, kumpulan karbohidrat ini, dia memberi tenaga kepada kita sebagai manusia untuk menjalankan kerja-kerja harian. Okey, sekiranya kita tak ambil karbohidrat, kita akan kehilangan tenaga. Okey, itu adalah kumpulan karbohidrat. Okey, kemudian kita tengok protein. Okey, protein ialah jenis-jenis makanan daripada kumpulan protein ini seperti ikan, produk-produk tenusu. Produk-produk tenusu ni seperti susu kambing, susu lembu, susu tepung, susu, pelbagai jenis susu. Okey, susu kurma ke sekarang, pattern sekarang. Okey, susu segar, susu fresh. Okey, fresh daripada lembu, contoh macam itu. Okey, itu adalah susu, adalah protein. Okey. Ikan, pelbagai jenis ikan. Okey, pelbagai jenis ikan. Okey, kita perlu ambil untuk protein. Okey. Kemudian ayam. Okey, ayam. Selalu saya tahu murid-murid selalu makan ayam. Okey, kadang-kadang kita tak ambil ikan, kita boleh ambil ayam. Ada yang murid yang tak makan ayam, boleh ambil ikan. Okey, selain pada ayam, udang. Okey, daging, sotong. Okey, itu semua adalah protein. Murid boleh ambil sekiranya murid tak ada yang contoh tak makan daging, boleh ambil protein lain selain pada daging. Okey, keju. Okey, itu adalah protein. Okey. Kepentingan kenapa kita kena ambil protein ni? Okey, protein ni dia dapat membantu tumbesaran. Contohnya, awak ni kecil, dia orangnya rendah, tak tinggi-tinggi. Kerana apa? Tumbesaran awak terbantu disebabkan kekurangan protein ataupun mungkin murid-murid tak minum susu, tak suka susu daripada kecil. Okey, jadi kekurangan protein. Bila kekurangan protein, tumbesaran kita akan terbantut. Okey, maknanya dia lambatlah untuk membesar. Orang lain dah tinggi bukan membesar lah. Dia tumbesaran ni macam proses ketinggian dia berubah, perubahan ketinggian dia. Okey, daripada mungkin dia darjah 1 dia rendah. Dia darjah 2 dia akan naik, meningkat pertumbuhannya, ketinggiannya bertambah. Kemudian darjah 4 akan bertambah, ketinggiannya akan bertambah. Tapi sekiranya dia kekurangan protein, dia akan ketinggian dia akan kat situ je. Dia lambat. Okey, jadi protein ni adalah sumber untuk membantu pembesaran. Okey, pembesaran lah kepada kanak-kanak. Sebab tu kanak-kanak digalakkan minum susu satu hari 2 gelas. Okey, jadi kena minum. Kena ambil protein. Protein sangat penting. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh makanan dan kenapa kita perlu mengambil protein. Apa kepentingan dia kepada tubuh badan kita. Okey, kemudian kita tengok lemak. Okey, lemak. Kita dengar perkataan lemak pun kita takut kan. Okey, jadi lemak ni bukan untuk kita ni membesarkan badan kita. Okey, jadi lemak ni perlu kita ambil. Okey, kita kena ambil lemak. Okey, lemak tu dari segi minyak lah. Contoh kita masak, kita kena menggunakan minyak. Kita boleh makan rebus hari-hari tak ada minyak kan. Okey, bila kita tak ambil minyak, kita akan suhu badan kita akan sejuk. Minyak ni dia memanaskan badan. Okey, memanaskan badan. Okey, jadi jenis-jenis makanan yang mempunyai lemak biasa minyak masak lah. Okey, saya salah. Okey, minyak masak. Okey, minyak masak yang kita gunakan. Tapi kita tidak boleh mengambil lemak ni secara berlebihan. Okey, kita boleh ambil lemak ni secara teratur lah. Tak banyak, tak sikit. Okey, jadi
ikut kesesuaian. Okey, minyak ni, lemak ni kita kena ambil sedikit sahaja. Okey. Jadi mentega pun ada lemak. Okey, jadi contoh kita tak guna minyak masak, kita boleh guna mentega. Okey. Okey, jadi lemak ni sangat penting untuk memanaskan badan. Okey. Jadi kita tengok mineral. Okey, mineral ni ada dalam pemakanan kita. Apa itu mineral? Okey, mineral ni adalah jenis makanan mineral ialah seperti ikan bilis. Okey, dan garam. Mineral ni dia masin. Benda yang masin. Kenapa kita kena ambil mineral? Okey. Masin kan tak elok. Kita kena ambil mineral ni untuk kesihatan. Bukan untuk kita naikkan darah tinggi. Kita jangan ambil berlebihan. Kita ambil secara sedikit. Kenapa perlu ambil mineral? Kerana untuk menjaga kesihatan kita. Okey, kalau kita kekurangan mineral pun akan menyebabkan penyakit. Kita ambil lebih pun akan menyebabkan penyakit. Okey, jadi kita kena ambil juga sedikit untuk menjaga kesihatan. Tidak boleh ambil berlebihan. Jadi tidak boleh juga tak ambil. Jadi kena ambil secara sedikit. Okey, contoh kalau kita masak, kita gunakan garam. Okey, kalau tak masak, tak letak garam, rasa tawar kan. Jadi kita dalam badan kita kekurangan mineral. Jadi kita kena ambil juga mineral untuk tubuh badan kita untuk menjaga kesihatan. Okey, mineral ni dia tak banyak sangat lah. Biasa benda-benda yang masin lah. Macam contoh garam, belacan kan. Kadang ikan kering. Itu mineral lah. Okey. Okey, kemudian. Okey. Vitamin. Vitamin ni sangat penting. Okey, kita kena ambil sebenarnya vitamin ni setiap hari. Apa itu vitamin? Jenis-jenis makanan vitamin ialah yang semula jadi adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang sekarang ni kita makan kebanyakan vitamin berbentuk pastil ataupun gula-gula kan. Okey, tapi itu vitamin yang telah diawet. Okey, jadi vitamin semula jadi adalah buah-buahan dan sayuran. Okey, jadi bagus kita ambil vitamin semula jadi daripada kita ambil vitamin dengan pengawet. Okey, jadi buah-buahan ni kita kena ambil setiap hari. Sayur-sayuran pun kena ambil setiap hari. Sesiapa murid-murid yang tak suka makan sayur dan buah-buahan, wajib ambil. Okey, jangan tak ambil. Kalau tak ambil, dia akan menyebabkan mudah terkena penyakit. Okey, jadi apa kepentingan kita kena ambil vitamin ni? Okey, untuk menjaga kesihatan. Kalau kita tak ambil vitamin, kita akan mudah kena penyakit. Contohnya demam, sesama, batuk kerana kekurangan vitamin. Okey, jadi vitamin ni mencegah daripada penyakit-penyakit. Okey, penyakit-penyakit. Jadi dia menjaga kesihatan. Kalau kita ambil setiap hari, awak akan sentiasa sihat sahaja. Awak takkan mudah jatuh sakit. Jadi vitamin ni banyak. Sayur-sayuran, semua jenis sayur-sayuran. Okey. Buah-buahan pun semua jenis buah-buahan awak boleh ambil. Okey, dalam sehari awak ambillah apple ke, besok awak ambil orange. Sayur-sayuran ni memang kena wajib makan dengan makanan utama awak lah. Contoh nasi dengan sayur. Jangan tak ambil. Kalau awak tak ambil, nanti awak akan mudah kena penyakit. Okey. Kemudian pelawas. Okey, pelawas. Okey, pelawas ialah jenis-jenis makanan pelawas ialah seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti tadilah. Sama juga. Pelawas dengan vitamin ni sama. Dia ada kaitan. Okey, jadi pelawas ni kepentingan dia adalah untuk mencegah sembelit. Okey, dia cegah sembelit. Kalau kita makan sayur-sayuran banyak, kita dapat mencegah daripada sembelit. Okey, awak buang air besar pun lancar. Awak makan buah-buahan banyak. Contoh awak makan pisang, awak makan betik, awak akan mudah membuang air besar. Jadi tak susah. Jadi mencegah daripada sembelit. Pelawas ni sangat penting. Okey. Kemudian yang terakhir adalah kumpulan kelas air. Okey, kumpulan kelas air ni adalah air masak. Okey, air masak, air buah-buahan, apa jenis air. Tapi air yang mesti
sesuai dengan tubuh badan. Tidak digalakkan mengambil air bergula yang terlalu banyak. Okey, kita akan ambil air gula juga, tapi air gula itu kurang daripada air masak. Air masak kena lebih. Okey, contohnya satu hari awak minum air gula 2 gelas, air masak kena 8 gelas. Okey, jadi air bergula ni mestilah air daripada buah-buahan ataupun cordial, orange boleh, tapi tidak digalakkan ambil banyak. Okey, yang kena ambil banyak adalah air masak. Okey, jadi kepentingan air ini adalah untuk mengawal suhu badan. Kenapa kita kena minum air masak banyak? Supaya badan kita dapat dikawal suhunya, tak panas dan kita tak mudah demam. Okey, jadi minum air masak ni, air ni adalah untuk mengawal suhu badan kita. Okey, jadi bila kita minum banyak air, kita akan jadi badan kita akan suhunya akan dapat dikawal. Okey, tak panas. Okey, tak terlalu panas. Dia sederhanalah. Okey, jadi ini adalah kepentingan yang saya telah awak boleh rujuk dalam buku teks. Buku teks sains ada dia cerita tentang kepentingan. Okey, kepentingan yang tadi saya terangkan, pertama protein untuk pembesaran, karbohidrat untuk memberi tenaga, vitamin untuk menjaga kesihatan, mineral untuk menjaga kesihatan, lemak untuk memanaskan badan, air untuk mengawal suhu badan, dan pelawas untuk mencegah sembelit. Okey, jadi untuk hari ini saya hanya terangkan kumpulan makanan ada 7 dan kepentingannya kepada kita. Okey, jadi 2 itu saja yang saya akan sentuh untuk hari ini. Minggu depan saya akan sentuh makanan yang sihat dan makanan yang tidak sihat. Okey, kita akan sentuh piramid makanan lah. Untuk hari ini saya hanya terangkan 7 kumpulan kelas makanan dan kepentingan setiap kumpulan makanan. Okey, jadi saya harap murid-murid faham dengan topik yang saya terangkan pada hari ini. Sekiranya ada rasa tak faham, ragu-ragu, boleh WhatsApp terus saya. InsyaAllah saya akan cuba balas dan jelaskan dengan lebih detail lah. Okey. Okey, tugasan. Okey, setiap video yang saya berikan, saya akan beri tugasan untuk murid, bukan hanya untuk mendengar saja. Selain mendengar, bila kita menulis, kita akan ingat apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, jadi tugasan pertama saya akan bagi latihan. Okey, terpulang pada murid nak salin ataupun nak print, cikgu benarkan. Okey, sebab di situ ada gambar. Okey, kalau print lagi bagus. Kiranya awak nak salin, gambar tu tak perlu lukis. Tapi kalau awak murid-murid nak print, ambil gambarnya. Okey, tulis dalam buku tulisan biru tajuk kelas makanan. Okey, salin latihan tersebut dan jawab. Okey, jawab Okey, kemudian satu lagi latihan dalam buku aktiviti. Dalam buku latihan aktiviti sains, yang muka surat 26, 27, 28 dan 29. Okey, murid-murid boleh jawab. Itu kita dah belajar hari ni, dan sekiranya murid faham apa yang saya ajar, murid boleh jawab semua soalan tu. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat jalankan tugas. Buat kerja cikgu dengan kemas. Okey. Jangan cepat nak hantar, cepat nak bagi tahu saya dah siap, tapi kerja tak kemas. Okey, kerja mesti kemas. Okey. Saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan dengan topik piramid makanan. Okey. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.